Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih beri lagi peluang kepada kita boleh sama-sama kita berpuasa, iaitu hari ni cukup minggu dah lah, iaitu kita mula hari Isnin, iaitu hari Selasa, hari ni pun hari Selasa pula, mana cukup likuk. Dengan kehendak Tuhan ini kita telah mentafsirkan beberapa ayat daripada ayat surah Az-Zumar. Maka hari ini insya-Allah kita nak masuk ayat yang ke-22 daripada surah Az-Zumar, supaya nak kita dapat dengar isi kandungan Al-Quran, supaya kita dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara seluruhnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni doayak pula kepada kita setelah daripada dia kata di dalam Quran dia ni kata dialah yang buat turunnya air daripada langit, kemudian Tuhan menjadikan air itu ada di atas muka bumi ni daripada air mata, air tu air ni, supaya nak kita sebagai manusia boleh ambil minum guna untuk jadi manfaat bagi kita. Dan itu dengan cara ringkasnya Tuhan kata satu tandaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mempunyai akal fikiran yang waras, akal fikiran yang cermelang molek, dia boleh tahulah apa hak Tuhan buat kepada dia. Kemudian apabila hati orang yang ada akal yang waras tadi tu dia ni nak dapat gapo pula. Di sinilah ayat yang ke-22 Tuhan nak ayat kepada kita, kata macam mana kau sifat ulil albab. Tuhan kata afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Afaman, maka apakah orang yang Allah meluaskan dada-dada. Syaraha makna meluaskan dada-dada untuk berapa? Kepada memeluknya Islam, untuk menerimakan al-Islam. Jadi Islam yang boleh kita nak terima ni pasti Tuhan tu kena bukakan hati kita dulu. Bukakan dada-dada kita makna buka hati. Itlaqnya dada tapi naknya hati. Hati yang ada di dalam dada kita tu Tuhan mencerahkan, Tuhan menjelaskan, membukakan hati kita supaya nak kita tu terima din al-Islam. Sebab Islam ni orang nak terima tak boleh kalaulah Tuhan itu tak kehendak. Kalau Tuhan tak kehendak, usahalah setara mana pun dia tak boleh nak terima al-Islam sama sekali. Itu ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana kita telah wayak dan syarah giddah. Maka orang yang dapat Islam ni, apabila dia tu dapat Tuhan bukanya hati nak menerimakan al-Islam, jadi lagu mana dia? Fahuwa ala nurim min rabbih.
Makna dia tu orang hak dapatnya Tuhan tu buka hati dia, luahkan hati dia untuk terimanya al-Islam, dia itu duduk di atas cahaya nur. Cahaya berapa? Min rabbihi, cahaya daripada Tuhannya, iaitu Tuhan mereka itu. Tuhan iaitu Allah Subhanahu wa taala. Makna kata orang yang duduk memeluk agama Islam, mana orang ni duduk di atas cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan wi cahaya. Cahaya apa? Cahaya daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya iman, daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya al-Islam. Itu makna fahuwa ala nurim min rabbih. Sebagaimana Tuhan tu menjelas juga di dalam Quran ni, dalam ayat lain untuk nak mentafsirkan ayat hak kita dengar ni, daripada surah Al-An'am Tuhan sebut dengan cara jelasnya ayat 125. Tuhan kata faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendak nak menghidayahkan dia, nescaya Allah Subhanahu wa taala meluaskan hati-hati dia untuk menerimakan al-Islam. Makna kata faman syarahallahu sadrahu lil Islam, makna Tuhan kehendak nak menghidayahkan, Tuhan kehendak nak beri pertunjuk melalui pia, iaitu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama sekali, kemudian melalui para-para warasatul anbiya di kalangan ulama-ulama Islam yang bawanya agama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita hari ini. Itu makna kata afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Maka Islam yang kita dak bawa ni, iman yang kita dak bawa ni adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa? Kerana banyak lagi orang nak kepada benda ni tapi cari tak jumpa. Siapakah dia ni habis duit, habis umur, habis tenaga, habis segala-gala habis, tapi tak jumpa dengan al-Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab tu nak kita berasa di dalam hati kata terima kasih kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan. Tuhan wi kita ni duduk di dalam agama kita, iaitu agama Islam. Tok nenek moyang kita pun duduk dalam agama Islam. Itu makna kata perkara yang nak wi kita berasa di dalam hati. Kalau kita berasa di dalam hati perkara tersebut, nescaya Tuhan akan tambah lagi kepada kita. Itu satu satu keratan daripada ayat. Lepas daripada tu Tuhan kata fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Maka jadi kecelakaanlah bagi gapo? Kecelakaanlah hati-hati mereka yang jadi kerah apabila sebutnya ajari Allah Subhanahu wa taala. Hak ni teruk ni. Mana sifat orang hak tak beriman ni, apabila orang bacanya isi kandungan ayat Tuhan, dia berasa hati dia nak lawan, hati dia tak berasa nak tunduk, hati dia berasa tak boleh nak terima. Maka orang umpama nining adalah orang yang kerah hati, orang yang membinasakan diri, orang yang Tuhan hendak tak baik dengan dia, dengan sebab dia tu tak tak mau. Nah, dia tak ada nak sendiri. Apabila dia tak dia tak ada nak sendiri, Tuhan pun tak beri. Seumpama dia, seumpama Abu Jahal, Abu Lahab. Dengan ini hak ummah Nabi kita ni. Ada pun hak dulu ni seumpama Firaun, Qarun. Nah, itu adalah umat Nabi Musa. Kalau dulu lagi Namrud, umat Nabi sempat dengan Nabi Ibrahim. Seterusnya sampai ke iblis hak tak ada dengan hak sempat ada dengan Nabi Adam alaihissalam, hak jala juga. Puak-puak ni panggil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Apabila sebut ajari Allah Subhanahu wa taala, dia tak ada lembut dak hati, berasa nak lawan, berasa nak pelaganya bahu dia dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tak mau nak faham, tak mau nak ambil pengajaran, tak mau nak tunduk kepada ajaran Tuhan yang menjadikan dia, maka Tuhan kata fawailun, maka celakalah orang umpama tu. Beriman, akan tetapi kita orang beriman jangan sama sekali ada dalam hati apabila ajaran Tuhan mari kepada kita, kita dok berasa kata
nak belaga bahu juga, berasa tak si dengar, berasa tak si nak ambil pakar, berasa tak si nak tunduk. Jangan buat lagu tu, kerana Tuhan supahkan kita di dalam Al-Quran ini dengan kataannya fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah, maka celakalah bagi hati yang kerah daripada sebutnya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersikap lagu ning, bersifat lagu ning, lagu mana dia duduk di atas gapo orang umpama tu? Tuhan kata ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu duduk di dalam kesesatan, kegelapan yang terang nyata. Terang nyata lagu mana? Sedangkan benda tu gelap, sedangkan benda tu jadi kelang kabut. Sebab ayat kata mubin di situ, makna kata duduk di dalam gelapan yang tidak ada cahaya walau sebesar biji sawi pun. Itu makna kata dhalalim mubin. Tak nampak apa sekarang hitam legah. Tak ada nampak sedikit pun daripada cahaya hak Tuhan. Ini makna beratlah kalau kita calonkan diri kita duduk di sini. Maka ya tak ya pun kita kena kembali kelik pada Allah Subhanahu wa taala satu hari. Tidak ada pia kekal di atas muka bumi ni walaupun sore mana-mana. Hingga Rasulullah pun kena kembali kelik kepada Allah, sehingga malakul maut sendiri pun kena kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita sebagai manusia nak buat degil dengan ajaran Tuhan, nak buat paling belakang daripada ajaran Tuhan? Itu adalah perkara yang kita nak menzalimi diri kita sendiri. Ini adalah perkara hak Tuhan duk royak kepada kita supaya nak kita tu dapat jaya hidup di atas muka bumi ini, kekal abadi di hari akhirat esok, dengan sebab kita usaha buat amalan dan beriman dengan Tuhan semasa kita ada umur ni. Terutama di dalam bulan hak turunnya Quran ini, ada alangkah untungnya kita mai dengar ajaran-ajaran Tuhan dengan cara tak ada duk jadi berat mana. Saya ni pun tak ada nak tafsir dengan cara yang kata turun dalil sangat, dak nak tafsir umpama kata boleh kita pakai selalu, ambil selalu dah. Tu makna kata tafsir maudhu'i, kecil jelas selalu. Kalau turun makna gitu makna gini, jadi payah nak pakai masa tu banyak. Dan seterusnya ayat yang ke-23 daripada ini surah ni, Tuhan nak ayat nak puji apa? Pujinya ajaran dia. Tuhan ni nak puji ajaran Tuhan. Tuhan ni dia puji diri tak apa, tapi Tuhan larang kita puji diri kita. Nah, kita tak boleh nak puji diri kita. Tuhan puji diri dia tak apa. Kita puji diri, Tuhan larang. Tuhan kata fala tuzakku anfusakum. Jangan kita puji diri, jangan dak akik diri, tak boleh. Kalau orang lain akik, orang lain puji tak apa, tapi kita jangan puji diri. Apabila orang puji, orang akik kita, jangan kita kata jangan tolak pula nikmat. Tu cara dalam Islam kita ni hajar molek. Pas nak kata gapo apabila orang puji kita, doa yang didoakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar apabila orang puji dia kata gini, alhamdulillah Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan aku, jadilah aku lebih baik daripada apa mereka itu dah nampak lagi. Aku ni ada kekurangan, tapi Tuhan gerak lidah hamba mung ni puji aku, minta mung tu jadikan aku lebih daripada tu lagi. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wala tu'akhidhni bima yaqulun wala tu'akhidhni bima yaqulun. Dan janganlah ambil ataupun jangan apa yang kata, jangan ambil salah lah dengan orang puji aku ni. Tu ya Allah, jangan ambil salah dengan orang pujikan aku. Terkadang kita orang puji kita jadi kok lain, jadi silap faham, jadi nak akik diri, jadi kok tu kok ni, jadi nak ria, jadi nak gapo, tak leh lah. Nah, wala tu'akhidhni bima yaqulun. Jangan Tuhan sebab orang puji aku ni aku nak jadi menaya naik tak udara berasa kata hatiku jadi takabur. Jangan. Waghfir li ma la ya'lamun. Dan apunglah aku ni ya Allah, sedangkan orang puji aku ni tak tahu aku ni berdosa banyak, tapi dia mau tengok muwi mata hamba mu tengok pada aku adalah seorang yang molek. Tu makna kata doa yang didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar apabila orang puji dia. Lepas tu
kita sebagai manusia kita kalau kita pakai doa tu juga jadi kau naik kau tinggi. Sebab itulah Abu Bakar ni radhiyallahu an, email dia sore ni kalau nak tak dengan sekali email Nabi Muhammad semua ambil hak dulu sampai sekarang, nascaya beratnya email Abu Bakar dia sore. Dengan sebab apa? Doa tadi hak dia guna tu. Tu sebab itulah kita ambil buat pakai doa-doa umpama tu supaya kita tu pakat jadi selamat belaka. Baik, kemudian Tuhan nak puji kitab dia, iaitu puji Quran. Lagu mana? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Allahu, bermula Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan, Allah ni satu nama bagi zat yang maha suci daripada kekurangan. Kalau kita dah sebut Allah, Allah ni satu zat nama bagi zat Allah yang besar sekali. Allah ni panggil Ismullahil A'zam. Makna kalau kita seru ya Allah, pastilah Allah Subhanahu wa taala dengarkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala janji kata Tuhan nak bantu, nak beri apa hak kita minta. Tapi syarat wa antum muqinuna bil ijabah. Nabi kata apabila kita doa kepada Allah, hendaklah hati kita tu yakin dengan sehabis-habis yakin. Kata apabila kita minta, Tuhan nak hui apa hak kita nak. Sekadar mana hak Tuhan tu tahu, kata pedah bagi kita. Kalau kita yakin molek, nasaya Tuhan terima. Banyak orang kita berdoa kepada Tuhan, akan tetapi hati tu lalai. Apabila hati lalai, Tuhan tak hui. Tuhan tak terima daripada hati yang lalai. Doa ya Allah di mulut tu jangan kira lagi lah. Akan tetapi hati kok mana tak tahu duduk, tak ada jadi duk cocok dengan Tuhan kita ni, Tuhan tak terima doa orang umpama tu. Lalu Tuhan kata Allahu, bermula Allah, nazzala, Allah yang apa? Yang menurunkan ahsanal hadithi, semulia-mulia seelok-elok perkataan. Gapo kata ahsanal hadis? Ulama tafsir lagu mana? Yakni ulama tafsir kata Al-Quranul Karim. Quran hak kita duk baca, hak kita duk dengar ni Allah panggil ahsanal hadis. Sebab tu dalam hadis hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata fa inna ahsanal hadis kitabullah. Sesungguhnya semulia-mulia perkataan iaitu kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata ahsanal hadis. Kitaban sebagai kitab. Kitab ni makna lagu mana? Kitab ni makna catatan ya Allah Subhanahu wa taala royak perkataan dia. Dinamakan kitab. Kitab ni makna kata surat lah bahasa kita yang kita tulis isi kandungan dalam tu panggil kitab. Kitab macam mana kitab Allah ni? Iaitu kitab Al-Quranul Karim ni iaitu mutasyabihah. Apa makna mutasyabih? Mutasyabih ni katanya Qatadah sebagaimana anak murid Abdullah bin Abbas, iaitu ayat yang menyerupai ayat, huruf yang menyerupai huruf. Makna kata Quran kita ni ia tak berlawan sama sendiri. Makna kata Quran ayat dalam surah Baqarah ni yang masuk molek dengan surah Ali Imran, surah Ali Imran yang masuk molek dengan suratul Nisa, suratul Nisa masuk molek dengan suratul Al-Maidah. Itu makna kata kitaban mutasyabihah. Nah, mutasyabihan mana masuk gi boleh pakai gi mari, benar gi mari, tak ada berlawan sama sendiri. Tu maknanya. Mathaniya ni katanya para ulama, yakni lagu mana pula mathaniya? Mathaniya makna kata diulangkan. Diulang makna lagu mana? Cuba kita tengok. Nabi ada disebut dah di dalam surah Baqarah. Tiba-tiba apabila kita baca dalam surah Imran tu sebut pula. Baca dalam surah Al-A'raf tu sebut pula. Di makian itu juga Nabi ada, Nabi Muhammad, Nabi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kata lagi lah. Mana kata dia sebut sama. Tuhan sebut nikmat ahli syurga di dalam surah Baqarah. Dalam Ali Imran sebut pula raya azab api neraka, orang daripada azab api neraka dalam Baqarah. Dalam Ali Imran sebut pula. Tu makna mathaniyah. Tu makna mathaniyah. Itu nak kita faham molek mana kata ia sebut banyak kali. Supaya gapo sebut banyak kali? Supaya nak kita tu mengingati. Nah, apabila kita boleh mengingati, nascaya kita boleh ambil pakai. Apabila kita boleh ambil pakai, nascaya kita pakai selamat hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, dan kita akan dapat bahagia apabila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu satu pentafsir dia. Pentafsir yang kedua, mathani makna lagu mana?
Mathani makna Tuhan sebut puas atas, sebutnya semaya, sebutnya zakat, sebutnya berimeh, sebutnya amalan yang soleh, sebut ahli neraka, sebutnya ahli syurga. Itu makna kata mathani. Mana ayat gu. Nah, ayat dia hak biasa gu. Itu makna kata mathaniya. Banyaklah daripada pentafsiran alim ulama kita terhadap kalimah mathani. Kalau bahasa kita dengan cara cepat kita nak faham, makna ulang sama. Dalam Quran ni ulangan, ada ulangi. Nah, put yam kecek pula. Itu maknanya gitu. Itu maksud kata mathaniya. Lepas tu lagu mana pula? Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ayat Quran ini apabila orang beriman tadi dengar taqsya'irru. Makna lagu mana taqsya'irru? Makna kata diri bulu roma. Bulu roma tu jadi berdiri naik sebab apa? Sebab dia itu takut akan Tuhan-Tuhan mereka. Orang beriman macam ni sungguh. Kalau kita tengok alim ulama kita zaman-zaman dulu, apabila dia duduk di mihrab jadi tu iman ni, nah, dia jadi pucat warna muka dia, jadi ketar hati dia. Kenapa? Kerana dia diri dapat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu sifat tu jadi kalamo, jadi kahilal, jadi kalamo kahilal. Tetapi benda ni adalah nak tahu kata mereka ni ada sungguh. Nah, ada sungguh perkara tersebut tadi tu takut kepada Tuhan sampai diri bulu roma. Nah, lepas daripada tu hak ning lah maksud kata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dia berasa tambah iman. Apabila iman dikena tambah, hati dia tu jadi tambah iman, rupa tubuh parah dia ni akan jadi diri bulu roma kerana takut kepada Tuhan. Orang takut Tuhan ni jangan kata hak lain. Nah, nak ambil daun daripada daun kayu hak orang pun dia tak jepuk tangan nak pergi tak boleh. Ni orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil maqam al-muraqabah. Maqam al-muraqabah makna kata satu pangkat ya Allah Subhanahu wa taala wi kepada hamba ni seolah kata maqamul ihsan. Tuhan duk tengok dia. Dia berasa kata Tuhan duk nampak dia. Dia nak buat gapo tak boleh. Seumpama tok guru hak hebat-hebat hak berkat-berkat tu dia lagu tu. Nah, tu makna kata taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, daripada dengar isi kandungan Al-Quranul Karim. Kemudian summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian dia ni jadi lembut hati dia dan turun bulu roma dia turun semula. Lembut hati dia kepada apa? Kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mula-mula dia dengar ayat Quran, jadi iman dia naik sampai ke diri bulu roma kerana takut kepada Allah. Lepas pada tu dia faham molek, dia turunkan apa nama wak di dalam diri dia lah, kepanasan dalam diri dia, iman dia tu jadi tetap molek. Kerana apa? Kalau Tuhan nak lagu mana aku nak patuh. Tu makna kata summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Ada satu kisah sebagai hak akhir ni. Satu kisah ni ala ma azkur, iaitu Qadhi Iyad ke Fudail ibn Iyad. Dua orang ni, ia ni adalah seorang yang jadi lusus. Mana kata orang jadi supanga, kalau kecek dengan cara mudah-mudahnya orang plun orang lah. Mana kata cari harta orang dengan cara tak molek. Satu hari tu dia duk kerabat rumah orang, ni untuk nak masuk dalam rumah orang. Lepas tu dia dengar tuan rumah tu baca ayat Quran. Ni ayat tu sifat orang dulu walaupun jadi orang pencuri pun, apabila dengar ayat Tuhan ni sikap dia lagu mana? Dia dengar ayat lagu mana? Dia dengar ayat-ayat bunyi kata alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tak jadi sejuknya hati ataupun tak jadi turunnya hati, tak jadi takutnya hati apabila dengar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar tuan rumah baca ayat tu gelasa turun daripada dinding rumah tu. Gelasa turun. Lepas pada tu dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat dah, tak mau dah.
nak buat kerja lagu tu. Siapakah dia tu jadi alim ulama besar lepas daripada tu. Ni nak ayat kata kita lepas salah besar secara mana pun, apabila kita tu talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah, Tuhan akan akak pangkat dia sampaikan kepada hari ni kita boleh ambil ilmu pengetahuan daripada dia, dan ganjaran yang dia buat tadi itu akan sampaikan kepada dia hingga hari kiamat. Sebab itulah amalan yang molek sekali yang dicontohi, yang dirayak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu pengetahuan yang kita sebar kepada umat masyarakat, maka itu lebih daripada berapa-apa lagi, kerana itu adalah manfaat bagi kita selepas daripada kita pejam mata pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada tu sebagai akhir, zalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Demikian itu ayat Al-Quran ini, Quran kita ni zalika serupa dengan alif lam mim, zalikal kitab serupa. Zalika di sini iaitu Al-Quranul Karim tu hudallah, iaitu pertunjuk bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, wahai manusia, Quran ni adalah pertunjuk bagi manusia. Tunjuk klik mana? Tunjuk klik kepada syurga tempat umur kita hak asal. Yahdi bihi, Tuhan nak hidayah dengannya, iaitu Tuhan nak hidayah dengan Al-Quranul Karim may yasha, siapa yang ia kehendak. Ia kehendak di sini, siapa yang ia kehendak di sini makna lagu mana? Ahli tafsir kata mereka yang nak kepada benda hak molek, mereka hak nak kepada kebenaran, mereka hak nak kepada ajaran, barulah Tuhan nak tolongkan kepada diri kita. Sebab tu Tuhan kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tak akan ubah suai keadaan kita selama mana kita tak mau nak ubah. Kalau apabila kita ubah mari, nescaya Allah Subhanahu wa taala hatta bantuan mari selalu dah. Naknya kita tu gerak kaki dulu, nak kita nak dulu, barulah Tuhan tu nak bantu. Itu apa panggil sunnatullah yang Tuhan berlaku di atas muka bumi ni. Kalau kita tak bergerak, nanti Tuhan sekarang cerak Tuhan takwi. Sebab tu Tuhan buat gapo tu dia ada asbab. Kita nak buat gapo, nak berjaya gapo, gerak sikit daripada kaki kita pergi, lepas pada tu dah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang mari. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala nak menyesatkan baginya dengan sebab ia tak se kepada ajaran, dia tak mau kepada hidayah, tak se kepada petunjuk, maka tidak ada siapa pun boleh nak hidayah kepada dia setelah daripada Allah Subhanahu wa taala koci hati dia dan kehendak Tuhan nak dia tu sesat dengan sebab dia tak mau, maka fama lahu min had, tidak ada bagi dia seorang tu min had. Had mana-mana? Hadin makna orang yang nak beri pertunjuk. Marilah pia-pia pun nak tolong pun tak leh dah. Kalau sakit teruk umpama ning, marilah doktor bomoh hebat secara mana pun, dia tak leh nak puabat gapo dah. Ini panggil bomoh hati yang nak mengheratkan manusia daripada kufur kepada iman, nak heratnya manusia daripada jahiliyah kepada al-Islam, tetapi dia tak mau juga, maka Tuhan kocikan hati dia, ya duduk situlah. Nescaya dia akan tak selamat diri dia hidup tamu kabar mining, dan dia akan kena seksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Sekadar itulah dulu pada perjumpaan kita sekali ni. Insya-Allah kita akan masuk ayat 24 pada besok hari. Asallallahu Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.